Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, kita terus kepada tafsir surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Tafsir. Okey, apa tafsir daripada ayat ni? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kamu dahulukan. Dahulukan apa? Dahulukan kosong, melebihi melebihi Allah dan Rasul, baina yadayillahi wa rasulih, melebihi Allah dan Rasul. Mendahulukan apa? Mendahulukan, kita tengok ni. Ayya ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman, ya man ittasaftum bil iman, wahai orang yang bersifat dengan iman. Seronok ni kalau baca balik buku Jangan Celik Tafsir. Ayat ni, apabila kita baca ayat ni, kita akan ambil iktimah gini. Mu rasa mu ni beriman tak? Kalau mu beriman, mu dengar ni arahan ni. Gitu, biar kita sedar kita, aku ni orang beriman ni. Kenapa arahan ni? Apa arahan yang Allah suruh? Kalau doa beriman berat benar lah. Maksudnya jauh lagi lah. Itu sebab ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, pada wahai orang yang beriman, aku dah ni orang beriman ni. Apa benda Allah perintahkan? Okey. Wasaddaqtum bi kitabillah, dan kamu telah mengiyakan, telah membenarkan dengan kitab Allah. Okey. La tuqaddimu, jangan kamu mendahulukan sesuatu arahan, sesuatu perbuatan, sesuatu perkara. Jangan kamu dahulukan sesuatu perkara. Amran. Okey, dalam ayat Quran tak ada perkataan amran. Jangan kamu mendahulukan amran, sesuatu perkara. Au fi'lan, ataupun sesuatu perbuatan. Jangan kamu dahulukan sesuatu perkara atau satu perbuatan mendahului Allah dan juga Rasul. Baina yadayillahi wa rasul. Baina yaday, sebagai Ustaz sebutkan, baina yaday ni di depan Allah dan Rasul. Maksudnya depan lagi. Kita bukan nak kata Allah ada depan belakang. Cuma ini kita sebut sebagai metafora. Wa hudhifal maf'ul. Okey, dihazafkan maf'ulun bih. Mendahulukan apa? Mendahulukan yang secara umum. Mendahulukan sesuatu perkara, mendahulukan perbuatan. Okey. Dihazafkan maf'ul li ta'mim, supaya ayat ni boleh jadi umum. Okey. Liyudhiba dhihna as-sami' ila kulli ma yumkinu taqdimahu min qawlin aw fi'lin. Okey. Untuk menghilangkan fikiran sami', dhihna as-sami', untuk menghilangkan fikiran sami', orang pendengar tu, dia hilang tu. Ila kulli, untuk menghilangkan fikiran sami' kepada setiap apa yang mungkin boleh kira. Ila kulli ma yumkin, kepada setiap perkara yang mungkin yang boleh didahulukan daripada kata-kata ataupun daripada perbuatan. Kama idza uridat mas'alatun fi majlisihi la yasbiqunahu bil jawab. Sebagai contohlah, bagaimana situasi yang mendahului Allah dan Rasulnya. Kama, sebagaimana contoh, apabila dibentangkan masalah di dalam majlis Rasulullah. Okey, ada orang tanya, Rasulullah, macam mana kalau masalah gini. Lepas tu, la yasbiqunahu bil jawab. Gata-gata gila-gila tolong jawab. Orang lain tanya, orang tu tanya Rasulullah. Sahabat pun ada setengah orang tu, dia cepat-cepat tolong jawab untuk bahagian untuk pihak Rasul. Atau la yasbiqunahu, tidak mendahului Nabi dengan menjawab soalan tu. Wa idza hudirat ta'am, apabila dia dahulukan makanan. Okey, ni pun sama juga situasi dia. La yabtadi'una bil akli, tidak memudahkan dengan makan. Ni mendahului Allah dan Rasul jugalah kali. Makanan siapa dah? Makan awas sekali. Nabi dah start makan. Ni pun sama. Wa idza dhahabu ma'ahu ila makanin. Okey, apabila mereka pergi bersama Rasulullah kepada satu tempat, la yamshuna amamahu wa nahwi dhalika, dan mereka ni tidak berjalan di depannya. Tidak mendahului dalam perjalanan pun kena duduk belakang Nabi. Jadi ada 3 situasi sini. Kalau ada orang tanya masalah, dak kata-kata pergi jawab cepat-cepat. Tolong jawab. Ataupun apabila ada makanan, dak pergi makan awas sekali. Kalau pergi jalan, dak duduk depan sekali. Wa nahwi zalika, dan seumpamanya.
Qala Ibnu Abbas kata gua ni berkaitan dengan ayat ni, Nuhu an yatakallamu baina yaday kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni ditegah daripada berkata-kata di depan kata-kata Rasulullah, ataupun mereka ni ditegah daripada berkata-kata semasa Nabi berkata-kata. Nyapu lah kita sebut. Wa qala Dhahhak kata gua ni. Okey. La taqdu amran dunallahi wa rasulihi min syara'i dinikum. Okey. Janganlah kamu menghukum sesuatu perkara tanpa menunggu daripada Allah dan Rasulnya, tanpa mengambil kira Allah dan Rasul daripada syariat-syariat agama kamu. Jangan kata-kata buat hukum sendiri. Sedangkan ada Allah, ada Rasul. Wa qala al-Baydawi, Imam Baydawi kata al-ma'na la taqta'u amran. Baydawi kata makna dia apa? Janganlah kamu memutuskan sesuatu perkara qabla, sebelum an yahkumallahu wa rasuluhu bihi, sebelum Allah menghukumkan ataupun Rasul menghukumkan dengannya. Okey. Waqila, okey habis. Maksud la tuqaddimu baina yadaini ada banyaklah. Ada yang kata jadi umum, kemudian Ibnu Abbas kata jangan bercakap kalau Nabi tengah cakap. Dhahhak kata jangan memutuskan sesuatu perkara tanpa Allah dan Rasulnya. Kemudian Baydawi kata jangan memutuskan sesuatu perkara sebelum Allah memutuskan ataupun sebelum Allah dan Rasulnya menghukumkannya. Okey, habis cerita itu. Kemudian cerita apa? Wakilah. Okey, dia kata al-muradu baina yaday Rasulillah. Okey, yang dimaksudkan, okey, kalau kita tengok ayat tu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu dahului tangan Allah, jangan kamu dahului Allah dan Rasulnya. Okey, yang dia maksud, apa yang maksud dengan Allah? Tapi dia kata al-murad baina yadi Rasulillah, baina yaday Rasulillah tu je, bukan Allah. Tapi kenapa ada Allah? Wa dzikirallahu ta'ziman lahu. Disebut nama Allah di dalam ayat ni adalah untuk mengagungkannya. Wa isy'aran bi annahu minallah, untuk mengagungkan Rasulnya. Wa isy'aran, dan juga untuk mensyiarkan, membangkitkan. Wa isy'aran, dan membangkitkan bi annahu minallahi bimakan yujibu ijlalahu. Bahawasanya benda tu walaupun daripada Nabi, tapi ia adalah daripada Allah dengan satu kedudukan yang mewajibkan kita mengagungkannya. Wattaqullaha innallaha samiun alim, wattaqullaha fima amarakum bih. Bertakwalah kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan dengannya. Innallaha sami'un liaqwalikum, sesungguhnya Allah Maha mendengar dengan kata-kata kamu. Alimun biniyatikum wa ahwalikum, Maha mengetahui dengan niat kamu dan juga keadaan kamu. Wa idharul ismil jalil. Okey, dizahirkan nama Allah yang agung ni. Wattaqullah, kenapa guna Allah tu? Ditarbiyatil mahabah, untuk satu tarbiyah yang hebat. Warawah, lagi terpersona di dalam jiwa para sahabat sendiri, atau pada jiwa orang yang mendengar ayat ni. Okey, serta habislah kisah berkenaan jangan mendahului Allah dan Rasul. Kemudian perintah yang kedua, summa arsyada ta'ala al-mu'minin. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada orang beriman ila wujubi tawqir rasuli wa ijlalihi wa ihtiramihi, kepada wajib memuliakan Rasul, membesarkannya dan menghormatinya. Maka Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi itu sendiri. Apa maksud? Idza kallamtu, apabila kamu berkata-kata Rasulullah dengan Rasulullah, faqfadu, maka rendahkanlah aswatakum, suara kamu. Wala tarfa'uha ala sautin nabi, janganlah kamu mengangkat suara kamu ke atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, janganlah kamu zahir, kamu jelaskan, kamu nyaringkan terhadap Nabi dengan kata-kata. Gajah seumpama kamu nyaringkan kata-kata kamu, sebahagian kamu dengan sebahagian lain. Apa maksud dia? Wala tablughu haddal jahri, janganlah kamu melampaui had suara yang tinggi, suara yang kasar, suara yang jelas. Inda mukhatabatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berkata-kata, ketika bercakap dengan Rasulullah. Kama yajharu ba'dukum fil hadithi ma'a ba'd, sebagaimana sebahagian kamu bercakap kasar di dalam kata-kata bersama dengan lain. Janganlah kita
Janganlah para sahabat ni kalau cakap sama sendiri kasar, dengan Nabi pun dia buat style gitu. Aku memang style gitu, aku cakap, jangan, lain. Kalau memang style gitu dengan Nabi memang tak boleh buat style gitu. Okey. Wala tukhatibuhu, janganlah kamu berkata-kata dengan ataupun kamu memanggil Rasulullah bismihi, dengan nama dia, wa kunyatihi, dan dengan kunyah dia. Nama Nabi apa? Muhammad. Jangan kamu panggil wahai Muhammad. Ataupun kunyah. Apa kunyah dia? Kunyah Nabi adalah Abi Qasim atau Abu Qasim. Jangan panggil ya Aba Qasim. Tak boleh panggil gitu. Nampak macam kurang ajar. Ya Muhammad. Nampak macam kurang ajar. Kama yukhatibu ba'dukum ba'dha, sebagaimana bercakaplah sebahagian kamu dengan sebahagian lain, fatakulu, kemudian kamu kata kau ni. Macam mana contoh dia? Ya Muhammad. Panggil Muhammad gitu je. Kalau kita lagi berat, kalau orang Malaysia lah. Orang Terengganu ke. Mak, panggil mak gitu je. Walakin, akan tetapi, kulu ya Nabi Allah. Tetapi katakanlah wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Tak kisahlah kenal lama mana pun. Tak kisahlah. Kenal ni sebelum Nabi jadi Nabi. Aku kenal lama dah Nabi. Kenal lama, siapa kenal paling lama sekali dengan Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Kawan baik. Tapi apabila Nabi jadi Nabi, tetap panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tak ada pun Sayyidina Abu Bakar nak panggil ya Muhammad. Kita kawan lama dah kan. Panggil mak gitu je. Tak ada. Bukan macam tu. Nabi kedudukan dia lain. Walaupun macam contoh pada pada isteri Rasulullah tu sendiri. Rasul ada isteri-isteri dia kan. Nabi ada isteri-isteri dia. Tak ada pun panggil abang. Gitulah ibaratnya. Semua panggil Rasulullah. Walaupun suami sendiri. Tak ada panggil wahai suamiku. Tak, panggil ya Rasulullah. Sahabat pun samalah. Jadi kalau panggil ya Muhammad tu memang tak beradab. Wa ya Rasulullah ta'ziman liqadarihi, kerana mengagungkan dengan kedudukannya, wa mura'atan, kerana meraihkan lil adabi, bagi adab. Qala al-mufassirun, mufassir ahli tafsir berkata apa? Nazalat fi ba'dil Arab al-Juffah. Ni kita sebut mufassir cerita balik. Tadi ada cerita dah sababun nuzul. Kini cerita balik. Sababun nuzul ayat ni macam mana boleh berlaku? Turun ayat ni pada sebahagian orang Arab yang keras, yang kasar, al-Juffah, kasar. Alladhina kanu yunaduna Rasulullah bismihi, yang manggil Rasulullah dengan nama dia, wala ya'rifuna tawqirur rasul. Mereka ni tidak mengenal erti memuliakan Rasul yang mulia. Tu turunlah ayat ni sebab ni. Okey. Al tahbata a'malukum wa antum tash'urun wa antum la tash'urun, maka akan hilanglah, akan lenyaplah, akan hilanglah, akan hancurlah amalan-amalan kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Khasyata, bimbang. Kalau buat gitu, kamu cakap kasar dengan Nabi pagi gitu-gitu, khasyatan, kerana bimbang, antubtila a'malakum, perbuatan itu akan membatalkan amalan kamu. Min haitsu la tash'urun wa la tadrun, dengan sekiranya kamu tak perasan, kamu tak sedari. Fa inna fi raf'i sauti wal jahri bil kalami fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya pada mengangkat suara dan berkasar dengan kata-kata di depan Rasulullah sendiri, istighfafan, adalah satu bentuk penghinaan, adalah satu bentuk memperkecilkan. Yang mana qad yuaddi, yang boleh jadi membawa kepada kekufuran, al-muhbita lil amali, yang boleh membawa kepada kekufuran yang membatalkan amalan, yang menafikan segala amalan yang sebenar tu. Bila kufur kan terbatal segala amalan kan. Maka Ibn Katsir kata mana? Ruya. Kisah ni, ada satu kisah yang mana apabila ayat ni turun, ruya anna Thabit bin Qais kana rafi'as sauti, bahawasanya Thabit bin Qais dia ni memang jenis suara kasar, suara kuat. Rafi'as sauti. Falamma nazalat al-ayah, maka apabila turunlah ayat ni, qala, maka dia pun rasa terasa. Dia pun kata dia terasa. Bila turun ayat ni turun jatuh kaku ni rasanya. Ana allazi kuntu arfa'u sauti, akulah hok cakap kasar, aku cakap tinggi dan suara tinggi ke atas Rasulullah ni. Ana min ahli nar, aku ni ahli neraka dah aku ni. Maafkan Nabi. Gitu dah bilang. Aku cakap kasar sama dengan Rasulullah ni. Ahli neraka dah aku ni. Gitu. Habis amali, hapus dalam segala amalan aku.
Wa jalasa fi ahlihi hazina. Maka dia duduklah bersama keluarga dia dalam keadaan sedih. Sedihlah. Sebab apa? Sebab rasa ayat ni macam seolah turun kata ke dia. Okey. Faf Faftaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia duduk bersama keluarga dia sedih, tak mari dah jumpa Rasulullah, tak mari dah masuk dalam majlis Rasulullah. Maka Nabi pun merasa kehilangan ni. Siapa ni? Sabit bin Qais ni. Tak apa lama dah tak apa. Faftaqadahu Rasulullah kata mana dak jumpa Sabit. Banyak hari dah tak jumpa. Fa'antalaqa ba'dul qaum, maka bertolaklah sebagai Nabi tanyalah. Nabi tanyalah para sahabat, kemudian sebahagian pada sahabat pergilah jumpa dia. Fa'antalaqa, maka bertolaklah sebahagian sahabat berjumpa dengan dia. Faqalu lahu, maka berkatalah sebahagian sahabat tu kepada dia, tafaqqadaka Rasulullah malak. Rasulullah merasai kehilanganmu. Bapamu ni sebenarnya tak mari. Malaka. Apa masalah? Nama dok mari kelas ni. Gitu. Faqala, maka Sabit bin Qais ni berkatalah, ana allazi arafa sauti. Aku dah cakap kasar lah, cakap suara tinggi tu. Fauqa sautun nabi. Habata amali. Hilang dah, terhapus dah amalanku. Ana min ahli nar. Aku ni masuk neraka dah tu. Kita. Fa'atau Nabi fa'akhbaruhu bima qala. Maka sahabat tadi yang jumpa dengan Sabit bin Qais pergi jumpa Nabi balik. Khabarlah kisah dia, apa yang dia kata tu. Faqala Nabi, maka Nabi, la bal huwa min ahli jannah. Nabi kata, tak, bukan dia. Dia tu kafir syurga. Ni bila Nabi sebut bal huwa min ahli jannah, ni adalah satu iktirafan. Kalau kita Nabi kata gitu, Allah rasa lega-lega selalu dok. Dalam keadaan takut. Tapi nak beritahu sahabat ni, walaupun dia ni telah diberi jaminan ahli syurga, mereka masih lagi tetap berhati-hati dengan kata-kata, dengan amalan dia. Kita kalau rasa masuk syurga, confirm masuk syurga dah, tak beramal dah, confirm dah masuk syurga ni. Tak. Tapi sahabat memang dia tetap menjaga amalan dia. Okey. Wa fi riwayat, ada satu riwayat Nabi kata dia kepada Sabit bin Qais, "Atarda an ta'isha hamidan wa tuqtadu shahidan wa tadkhulul jannah." Adakah kamu redha untuk hidup dalam keadaan mulia, wa tuqtadu syahidan, dan terbunuh sebagai satu syahid, wa tadkhulul jannah, dan kamu masuk syurga? Maka Sabit bin Qais berkata, "Raditu bi bisyrullah." Maka aku redha dengan berita gembira Allah ini dan daripada berita gembira Rasulnya. Wala arfa'u sauti abadan ala sauti Rasulillah, dan aku tidak mengangkat suaraku selama-lamanya di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita Sabit bin Qais. Dia bukanlah kasar. Cuma suara dia jenis nyaring sikit. Bukan bersengaja pun, memang suara dia segitu. Tapi bila turunnya ayat tu, sedangkan ayat tu sebenarnya untuk dikatakan pada orang lain, tapi dia terasa. Walaupun dia terasa Nabi kata dia ahli syurga, dia tak kekalkan dalam suara gitu. Dia rendahkan lagi, bagi volume suara dia tu. Inilah akhlak para sahabat sendiri kan. Okey. Ada sikit lagi. Kemudian Allah berkata, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang diuji oleh Allah terhadap hati-hati mereka untuk menerima ketakwaan. Okey, kita tengok apa maksud dia. Innal ladzina yakhduna, sesungguhnya orang yang merendahkan aswatahum fi hadratir Rasul, di depan Rasulullah. Ulaika alladzi, mereka ni orang yang diuji. Apa maksud orang diuji? Ulaika alladzina akhlasallaha qulubahum. Mereka lah orang yang Allah sucikan hati-hati mereka littaqwa, untuk menerima ketakwaan. Wa barranaha 'alaiha, dan Allah uji, Allah latih hati-hati mereka. Barrana ni asal daripada kalau kita biasa sebut tamrin, latihan. Allah melatih hati-hati mereka di atas ketakwaan. Okey. Wa ja'alaha, dan menjadikan hati-hati mereka ni sifatan, menjadikan ketakwaan ini sifatan rasikhatan, sebagai satu sifat yang bercambah, yang tumbuh fiha, di dalam hati-hati mereka. Inilah kita sebut orang yang merendahkan suara. Jadi ayat ni boleh jadi terus kepada Sabit bin Qais tu tadi. Kan?
Qala Ibnu Katsir, kata apa? Ai akhlasahallah ulit taqwa. Allah menyucikan hati mereka untuk menerima takwa wa ja'alaha dan menjadikan hati-hati mereka ni ahlan wa mahallan. Ahli dan juga tempat ketakwaan itu sendiri. Apa benda kelebihan mereka ni? Lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan wa ajrun azim dan juga ganjaran yang besar. Okey. Lahum fil akhirah safhun an dhunubihim. Bagi mereka di akhirat pengampunan daripada dosa-dosa mereka. Wa thawabun azim fi jannatin na'im, dan pahala yang membesar di dalam syurga yang na'im. Okey. Jadi kalau kita tengok balik, dia ada dua benda. Maghfirah, ajrun azim. Okey, maghfirah ni apabila ada maghfirah, ada keampunan, maka ganjaran di syurga. Dah tak ada dosa dah. Ampun belaka dah. Takkan masuk neraka ke tak ada dosa. Masuk syurga dah. Dah ajrun azim ni nak apa? Ajrun azim ni kita sebut pahala besar. Okey, syurga ni ada banyak tahap. Tapi kalau masuk syurga dah, dapat pula ajrun azim. Okey, maka syurga ni dia boleh naik syurga yang tahap tinggi. Bukan syurga yang tahap biasa. Kalau maghfiratun saja, walahum maghfirah, habis masuk syurga je lah. Syurga tahap mana? Mungkin tahap rendah sekali. Tapi bila sebut ajrun azim, maka terjadi syurga yang dia boleh terima ni adalah syurga yang tahap yang lebih tinggi. Kemudian thumma dhamma Allah Ta'ala al-a'rab al-jufat alladhina ma kanu yata'addabuna fi nidaihim lirrasul faqala. Kemudian Allah mengeji, Allah mencela orang Arab yang kasar. Alladhi ma kanu yata'addabu, yang mana mereka ni tidak beradab. Fi nidaihim lirrasul, pada menyeru mereka, pada memanggil mereka kepada Rasulullah. Ketika mana mereka memanggil Rasulullah. Macam mana Allah kata, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang yang memanggil kamu di sebalik bilik-bilik itu, ay yad'unaka min wara'il hujurat, memanggil kamu di sebalik bilik-bilik. Apa maksud bilik-bilik ni? Manazila, rumah-rumah azwajikal tahirat, rumah-rumah isteri-isteri kamu yang suci. Aktsaruhum la ya'qilun, mereka semua ni tidak berakal, tak tahu benda. Aktsaru haula ghairu uqala. Kebanyakan mereka ni tak tahu benda. Idil aqlu yaqtadi husnal adab. Kerana berakal lah, kerana orang yang berakal lah akan membawa kepada adab yang comel. Wa mura'atil uzama, dan meraihkan, menghormati uzama, pemimpin-pemimpin yang besar. Inda khitabihim, ketika berbicara dengan mereka. Okey. Siyama, lebih-lebih lagi liman kana bihadzal mansabi al-khatiri. Lebih-lebih lagi dengan orang yang ada pangkat yang penting ni. Ulama kita panggil pemimpin. Tapi Nabi ni bukan pemimpin biasa ni. Mansab dia ada pangkat yang lebih penting, iaitu pangkat kerasulan itu sendiri. Qala al-Baydawi, maka Baydawi kata, qila innal ladzi nadahu, sesungguh orang individu yang panggil Nabi gitu tu siapa sebenarnya? Baydawi kata, tuan empunya yang kata panggil Nabi kurang ajar tu adalah Uyainah bin Husain. Seorang, wal Aqra' bin Habis. Dan Aqra' bin Habis. Okey, dua orang ni. Dua individu yang dimaksudkan dalam A'rab yang Juhfah ni adalah Uyainah dan juga Aqra'. Okey. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah wafada. Mereka ni ada delegasi. Delegasi pada luar. Bukan daripada Madinah, daripada luar. Wafada, datanglah bertemu delegasi yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Fi sab'ina rajulan, bersama dengan 70 orang lelaki. Min Bani Tamim, daripada Bani Tamim. Waktu tahirah, ketika waktu tengah hari. Okey, waktu tengah hari ni Nabi buat apa? Nabi tidur qailulah. Okey, waktu panah, waktu sebelum zuhur Nabi tidur. Okey. Wa huwa raqidun, Nabi tengah tidur. Faqala, maka berdua orang tu panggil lah. Maka berkatalah dua orang tu, ya Muhammad, ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, Muhammad, terbitlah kami ramai ni 70 orang ni. Walau annahum sabaru, kalau mereka ni sabar. Hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum, sehinggalah Nabi keluar kepada mereka, adalah benda tu lebih baik bagi mereka. Ai walau anna haula'il munadin lam yaz'ajur rasul, kalaulah mereka semua yang memanggil ni tidak mengganggu Rasul, bimudadatihim, dengan panggilan mereka, wasfabaru, dan mereka ni bersabar, hatta yakhruja ilaihim, sehinggalah Nabi keluar kepada mereka, lakana dzalika sabru, adalah demikian kesabaran tu khairan lahum, lebih baik bagi mereka, wa afdala indallahi wa indan nas, lebih
afdal di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Kenapa? Lima fihi min mura'atil adabi fi maqamin nubuwah. Kerana padanya daripada meraihkan adab pada maqam, pada kedudukan kenabian itu sendiri. Kalau sabar kan tak apa kan? Bukan orang lain ni. Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Wallahu ghafurur rahim. Tetapi Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ai al-ghafuru dzunub, pengampun bagi dosa, al-ghafuru lidzunubil ibad, pengampun bagi dosa-dosa hamba-hambanya, ar-rahimu bil mukminin, dan rahim bagi orang-orang yang beriman. Haitsu iqtasara ala nushihim wa taqri'ihim. Dengan sekira-kira kenapa Allah Maha Pengampun Maha Pemurah ni? Kerana Allah meringkaskan di atas nasihat mereka wa taqri'ihim dan juga menegur mereka. Dak cakap banyak. Kata kalau sabar kan, tapi tak apalah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk kali ini mereka tak tahu Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Walam yunzil iqaba bihim, tetapi Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Dengan sekira-kira Allah meringkaskan, tapi Allah hanya nasihat aja. Allah tak turunkan azab. Nampak kau aja, bok kau turun azab. Tak. Tapi Allah turunkan ayat Quran untuk menasihat mereka. Jangan panggil Nabi dengan panggilan yang tak comel. Lepas tu tunggulah Nabi keluar dulu. Bukan turun, azab turun. ثم حذر الله تعالى من الاستماع للأخبار بغير تثبت. Ini adalah kisah yang lain. InsyaAllah kita jumpa balik pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.